Assalamualaikum. Kaedah sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu? Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sama-sama bertemu untuk meneruskan pelajaran kita daripada bacaan surah Yusuf ayat 38 hingga ke 43. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah yang nak ambil Al-Quran silakan ke halaman ke surat 240. Yang tidak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Kami akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya dengan jelas kepada anda. Baik, sebelum itu saya mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua sahabat-sahabat saya pencinta Al-Quran semua agar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan perjalanan urusan kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi, dan juga saya ingin menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya dah bersedia untuk kita mulakan? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan insya-Allah, marilah sama-sama kita sharekan dahulu pelajaran ini. Semoga ianya sampai jua kepada pasangan kita, ahli keluarga serta sahabat handai kita yang nak belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah bersama-sama saya dan sahabat-sahabat semua.
Dan yang keduanya saya nak ajak teman-teman, marilah kita dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah semoga dengan kita menanam pemikiran yang positif, InsyaAllah seluruh proses pembelajaran kita itu akan menjadi mudah dan senang InsyaAllah ya. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong komen ya, mudahnya mengaji Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, InsyaAllah marilah sama-sama kita memberkati majlis ilmu kita pada kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, InsyaAllah kita mulakan insyaAllah dengan bismillah. Dan kita mulakan dengan isti'adzah sebelum kita masuk pada bacaan surah Yusuf hari ini. InsyaAllah kita mulakan daripada ayat 38. Tapi sebelum itu sama-sama kita baca isti'adzah. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari barang bentuk gangguan daripada syaitan yang direjam. InsyaAllah kita mulakan hamzah itu makhrajnya di pangkal kerongkong a. Ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah 2 harakat. A'u. A'u. Zal. Baris dhammah di hujung lidah zu. Zubillah. La saja, bukan zubillah, tapi zubillah, kerana ha ada baris yang tersendiri. A'udzu billahi minasyaitan 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik sahabat-sahabat, kita lihat pada ayat 38 insyaAllah. Minta mungkin ada yang tolong tulis ya poin-poin yang penting yang saya sampaikan kali ini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Ha saja. Ha pedas 2 harakat, bukan Ishaq tapi Ishaq saja sebab kita nak wasal. Wa Ishaq wa Ya'qub. Dan diberikan lantunan. Di sini khalkhalah kubra di akhir ini insyaAllah ya. Ba merupakan huruf khalkhalah bila bertanda mati, bila berbaris, tetapi kerana kita waqafkan maka dia diberikan tanda mati mendatang. Wattaba' ba baris atas bertemu ain di pertengahannya. Tumil lamnya bersabdu. Millata abai Ibra ada khalkhalah surah di sini, mesti berikan lantunan. Hi 2 harakat ya. Ma wa Ishaq wa Ya'qub. Dan waqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Ma kana lana. Ma dan ka masing-masing 2 harakat. Na 1 harakat terus masuk. Ma kana lana 4 atau 5 harakat. An di sini dengungkan dahulu 2 harakat. Nun mati bertemu nun, hukumnya ya. Masuk di sini beserta dengung 2 harakat. An-nush baru masuk nush. Nun baris depan bertemu shin. Rikabillah. Di sini lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himi syai. Mi ini disamarkan hukumnya ikhfa hakiki 2 harakat.
disamarkan, bukan min. Kalau min jadi izhar. Ya. Mi syai. Za di hujung lidah. Zalika min. Ikhfa di sini 2 harakat. Min samarkan, bukan min tapi min fad. Dha tu tepi lidah dad. Fadlillah dibacakan nipis 2 harakat. Hi alaina wa alan wa'a di pertengahan kerongkong, lam bari atas, terus naik di atas nun yang bersabdu. Di sini ya, huruf alif zaidah dan lam tidak ada pada fungsi bacaannya. Ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Wa'alan dengung 2 harakat dengung. Nasi walakin di sini dengungkan 2 harakat wajib wal gunnah. Na'ak ada bunyi hamasnya, bunyi angin itu. Fa di hujung lidah, mesti hujung lidah keluar di antara 2 gigi. Faran. Dan sekali lagi di sini 2 harakat wajib wal gunnah. Aktsaran nasi la yashkurun. Dan di akhir baru masuk ke dalam nun. Ma'aril sukun di situ. Jangan masuk awal jadi kurun, itu tak betul ya. Yashkurun. Di akhir baru masuk ke dalam nun. InsyaAllah sahabat-sahabat. Kita dengarkan dahulu bacaan ayatnya. Kita baca bersama-sama insyaAllah. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Sekali lagi. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Boleh diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu dari satu isi Allah. Jadi kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Ya sa, masing-masing ya dan sa ini ada huruf mat kecil di sini nampak ya, dibacakan 2 harakat. Ya sa ha baris kasrah, hi. Hi bayis, hi 1 ba 1 ya baris bawah, terus naik atas sin yang bersabdu. Ya sahibais, hi ya, di pertengahan kerongkong. Ya sahibais sijni a'ar, sij ada lantunan khokholah ni. Sijni a'ar, ra di sini jadi tebal. A'ar babum, di sini dengungkan masuk beserta dengung 2 harakat. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Mutafarriquna khairun, khair di hujung kerongkong ini, khairun, dan masuk saja run di sini izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah, jelaskan saja bunyi runnya tanpa dipanjangkan. Khairun amillahul, ha bari dhammah di atas lam. Khairun amillah, 2 harakat. Hul, ha bari dhammah di atas lam, alif lam qamarih di sini. Wahidul qahhar, dan bila di akhir ra-nya jadi tebal. Qahhar, jangan baca nipis.
Qahar, har itu tak betul mestilah dibacakan dengan tebal ra di sini. Sahabat-sahabat tarik nafas, kita bacakan. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Baik sahabat-sahabat, insyaAllah so far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke boleh ikut ni? Saya ini concern saya ialah sahabat-sahabat dapat ikut dan dapat belajar sesuatu, insyaAllah. Diharapkan begitulah. Jika teman-teman merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya dan sahabat-sahabat yang lain untuk menekan button share, insyaAllah. Dan bagi mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid daripada kami, serta rakaman buku tersebut dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain yang akan saya kongsikan di akhir pelajaran ini. InsyaAllah kita teruskan dahulu bacaan ayatnya hari ini. Kita masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Hari ini kita baca sampai ayat 43 sahaja ya. Ma ta'budu bukan ma, jangan nganga luas itu ya. Ta bertemu ain di sini. Ta'buduna di sini ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Itulah yang dimasukkan dengan ikhfa, disamarkan kadar panjang dua harakat. Dua harakat juga. Ni satu hi itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat maksilah tawilah. Illa asma'an. Di sini tanwin bertemu sin, irfa hakiki dipanjangkan dan disamarkan 2 harakat. Di sini didengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Jadi di sini ikhfa, di sini idgham wajibul gunnah 2 harakat. Sammaitumuha. Di sini juga ikhfa 2 harakat. Tum idhar syafawi. Masuk saja mim mati, jangan panjang. Terus masuk. Wa aba'ukum. Di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir dipanjangkan dan didengungkan kadar 2 harakat. Wa aba'ukum di sini ikhfa. Samarkan. Banyak ikhfa kita jumpa hari ini ya. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada di kalangan teman-teman, ada 15 huruf ikhfa semuanya. Kalau teman-teman nak buat latihan pada semua itu dengan tersusun ya, buat latihan ikhfa saja, izhar saja dan lebih tersusun dan sistematik, dapatkan buku tajwid daripada kami dan rakamannya. InsyaAllah selepas ini saya ceritakan. Ada 15 huruf semuanya. Dan kelima 15 huruf itu bunyi ikhfa-nya berbeza bergantung pada huruf yang datang. Kalau datang zai, bunyinya anzalallah. Dibacakan tebal, lafz jalalah. Anzalallahu biha dipangkal kerongkong. Samarkan. Ikhfa hakiki sekali lagi. Nun mati bertemu sin. Sultan. Dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Inil hunk. Nun bari kasrah di atas lam yang bertanda mati. Di sini ada lam qamariyah ya. Lamnya dibunyikan. Hunk ha hi haw. Ha pedas berbaris dhammah naik terus di atas kaf yang bertanda mati. Hukmu illa 2 harakat. Lillah dibacakan nipis 2 harakat. Hi amara alla. Kena hati-hati ya. 1 harakat kemudian masuk 2. Amara alla ta'budu illa. Du dan la ini masing-masingnya 4 atau 5 harakat. Tekankan.
dan hanya diberikan tanda mati mendatang bila kita pilih untuk waqaf di sini. Kalau kita nak wasal jadi iyyahu dha, hu nak ke dha tu jangan lambat ya. Sekejap lagi kita bacakan. Saya nak ceritakan satu-satu dulu ya, insya-Allah. Di hujung lidah. Dzalikan, kaf bari atas naik di atas dal ini. Dal yang bersabdu. Dzalikan, di dua harakat. Nun bari dhammah di atas lam. Qayyimu wala, mu nak ke wa jangan lambat. Qayyimu walakin, di sini dengungkan dua harakat. Aktharanna, sama seperti yang tadi saya bagi tahu nun sabdu. Kalau jumpa sahabat-sahabat kena ingat ya, nun sabdu atau mim sabdu seperti ini didengungkan dua harakat. Aktharannasi la ya'lamun. Kita dengarkan dahulu bersama-sama, insya-Allah sahabat-sahabat, tarik nafas kita baca bersama-sama. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ataupun tadi boleh ibtidak pada ha antum wa aba'ukum ya. Sekejap lagi kita bacakan balik. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian barulah berhenti di situ. Okey ya, so far diharapkan ya, sahabat-sahabat semua pencinta Al-Quran dapat mengikuti dengan jelas ya. Diharapkan penguraian saya ini tidaklah terlalu laju ataupun tidak terlalu perlahan. Sebelum itu, marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pahala ayat suci Al-Quran yang kita baca hari ini semoga dikirimkan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita yang tersayang, ahli keluarga kita ya, pasangan, anak-anak kita yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Semoga mereka terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah ke hari di mana kita semua dibangunkan dan dihisap setiap amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, dan semoga setiap amalan yang baik itu diterima Allah dan setiap amalan yang salah dan silap itu diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, insya-Allah kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Masih bersemangat semuanya ya. Kalau masih bersemangat, jangan lupa boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah. Alhamdulillah. Baik, kita lihat ayat ini. Ya sahibai sijni amma. Saya beritahu tadi, mim sabdu dengungkan dua harakat. Ma itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ahadukuma ahaha. Berhabdas dukuma dua harakat. Fayasqi rabbahu khamra. Ran bila waqaf jadi ma'iwat, satu baris dua harakat. Wa ammal di sini dengungkan dua harakat. Mim bari atas naik di atas lam, alif lam qamar ya. Dua harakat. Beza sahabat-sahabat, saya nak tunjuk di sini, perhatikan.
kedudukan hamzahnya. Kedudukan hamzahnya. Di sini lam, alif, hamzahnya datang selepas lam. Manakala di sini lam alif juga tapi hamzahnya kedudukan di atas alif. Maka yang duduk keadaan begini dibacakan 2 harakat. Yang begini jangan dibacakan 2 harakat pula. Ini hanya 1 saja. Jadi beza. Sahabat-sahabat dapat lihat. Kedudukan hamzahnya itu menentukan sama ada A itu dipanjangkan 2 harakat atau sebaliknya. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. Di sini فَتَأْكُلُ lam bari dhammah naik di atas ta di sini. Tayru mir di sini idgham bila gunnah. Asalnya min ra'sihi tapi dalam bacaan dibaca mir ra'sih. Bila kita waqaf jadi mir ra'sih. Halnya diberikan tanda mati mendatang. Kemudian kita jumpa jim kecil di sini waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh wasal. Qudiyal amru alladhi di hujung lidah fihi tastaftiyan. Kita dengarkan bersama-sama sahabat-sahabat, tarik nafas. Ya sahibai sijni أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه tastaftiyan. Hati-hati ya, di sini tastaftiyan. Hati-hati pada mana huruf yang mati, mana huruf yang berbaris itu dijagakan benar-benar sebutannya insya-Allah ya. Wa qala lilladzi lil bukan lil, beza lil dengan lil. Lam bari kasrah bunyi li, bukannya bunyi le. Bila bertemu lam jangan baca lil ladzi tapi lil ladzi. Dhanna an, masing-masing setiap atas nun yang bersabdu ini didengungkan 2 harakat. Dhanna annahu najim. Sekali lagi kita jumpa di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim didengungkan, dimasukkan beserta dengung 2 harakat. Minhu min idhar halqi, nun mati yang ada tanda mati aslinya di atas itu, tanda sukunnya jangan dipanjangkan. Minhu madhkurni, di sini ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Inda rabbika di sini juga ikhfa hakiki 2 harakat. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Kalau waqaf lah ya, kalau wasal rabbih dipanjangkan 2 harakat, masihlah qasirah di sini. Falabitha fis fa bari kasrah di atas sin yang bersabdu. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Kemudian maaf, kita baca dahulu ayat tu. Kita baca dahulu. Tarik nafas, kita bacakan dahulu ayat ini bersama-sama. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbika fa'ansahu الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Kemudian pada ayat yang terakhir, kita sampai sudah pada ayat yang terakhir insya-Allah ya sahabat-sahabat. Sekali lagi yang baru bersama dengan kita, ahlan wa sahlan, selamat menonton dan selamat belajar.
Saya mohon sekali lagi dan saya rayu kepada teman-teman, jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, tolong bantu saya dan kawan-kawan yang lain dengan menekan button share. Semoga ilmu ini juga sampai kepada orang yang tersayang, insya-Allah. Ayat yang terakhir kita selesai. Ayat terakhir ini kita baca balik semua sama-sama. Daripada awal ayat 38 hingga ke 43, insya-Allah. Baik, sebelum itu siapa nak minum air silakan ya. Bismillah. Teman-teman, tarik nafas, kita bacakan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un. Di sini hukum izhar halqi. Sab'un, jangan panjang. Macam mana kita nak kenal izhar halqi, Ustaz? Sangat mudah. Pertamanya saya nak bagi tahu, apabila jumpa nun mati atau tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf. Huruf hamzah, ain, ha dan ain. Saya ulangi sekali lagi. Hamzah, ha simpul tersebut di pangkal kerongkong. Di pertengahan kerongkong huruf ain dan ha, dari hujung kerongkong ini, di hujung kerongkong ini huruf ghain dan huruf kha. Jadi di sini kita jumpa huruf ain. Itu pertama cara kita nak kenal dia. Yang kedua, sahabat-sahabat boleh lihat pada tanda yang ditulis. Jika dhammatain dia ditulis macam 69, itulah hukum izhar halqi. Jika hukum selain daripada izhar halqi, dia akan tulis macam nombor 69 ataupun sebegini. Ini menunjukkan hukum iqlab. Tapi ini iqlab pada nun mati. Pada tanwin dhammatain juga sama. Diberikan baris dhammah ditemani dengan mim kecil. Sekejap lagi kita sampai pada iqlab. Kita lihat dahulu pada izhar halqi di sini. Jika teman-teman nak dapatkan keseluruhannya dengan lebih detail tentang hukum nun mati dan tanwin, jangan lepaskan peluang bagi mendapatkan sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami, insya-Allah. Sab'un, bunyi saja on terus masuk. Ijafu, di sini disamarkan, bukan disamarkan, di sini idgham bi gunnah. Ijafu, dua harakat. Wasab, ada khakhalah sughra di sini. Wasab'asu, di sini hukum iqlab. Asalnya sin baris dhammah bertemu nun bunyi sun. Tapi bila datang ba ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada sun jadi sum. Tapi jangan lupa panjangkan dua harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan ataupun hampir bersentuhan. Sumbula, dua harakat. Tin, dan tin juga izhar halqi. Tanwin bertemu kha di sini. Sahabat dapat lihat, bagi baris tanwin di bawah dan di atasnya ditulis secara selari. Khuzriu, manakala idgham bi gunnah, tanwin di bawahnya tidak selari. Sahabat-sahabat nampak tak? Bukan saja dhammatainnya berbeza pada izhar dan idgham bi gunnah, tanwin di bawah juga berbeza. Pada hukum izhar, tanwinnya selari. Manakala idgham bi gunnah, tanwinnya tidak sama, tidak selari. Jadi di sini juga dapat memberikan peranan dan memaklumkan kepada si pembacanya bahawa di sini adalah hukum idgham bi gunnah dan di sini hukum izhar. Dan cara bacaan izhar dijelaskan. Idgham bi gunnah ialah itu dimasukkan beserta dengung dua harakat. Sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat. Dan ta maftuhah ini dikekal bunyi ta bila kita waqaf. Kalau kita nak waqaf. Tapi afdalnya di sini diwasalkan. Jadi idgham bi gunnah juga di sini. Tanwin bertemu ya kalau kita wasalkan. Tapi kalau kita waqafkan, jadi ya bisat. Dan ada bunyi hamas di akhirnya itu. Kemudian, ya ayyuhal, terus naik di atas lam di sini. Mala'u aftuni fi. Ni dan fi masing-masing dua harakat. Ya ing, ya ing, ya yang pertama dua harakat, ya yang kedua satu harakat. Ya ing, samarkan di sini ikhfa hakiki dua harakat. In
Juga di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Tum idhar syafawi. Masuk saja mim mati, jangan panjang. Terus masuk. Lirru'ya ta'burun. Baik sahabat-sahabat, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Baru berhenti di situ. Baik teman-teman dirahmati Allah, sekarang ini marilah sama-sama kita membaca bersama-sama daripada awal ayat 38 hingga 43 insya-Allah. Jangan lupa yang mungkin pertama kali bersama dalam siaran bersama saya ini, untuk follow dan like page Fatihah, kerana kita bawakan setiap hari siaran secara langsung kepada anda daripada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam insya-Allah. Semoga teman-teman dapat manfaat daripada perkongsian yang saya berikan ini insya-Allah. Baik. Dan juga saya nak minta sahabat-sahabat yang baru bersama kita ataupun yang telah bersama kita tapi belum lagi menekan button share, jangan lupa insya-Allah sahabat-sahabat untuk menekan button share dan kita kongsikan pelajaran ini bersama-sama. Dan di akhir bacaannya saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asal dan tajwid kepada mereka yang nak mendapatkan pelajaran Al-Quran daripada asas dan memahirkan diri dalam ilmu tajwid satu persatu untuk diri sendiri ataupun untuk dihadiahkan kepada orang yang tersayang, insya-Allah kepada suami, kepada anak-anak ataupun kepada ibu bapa. Insya-Allah sebentar lagi saya kongsikan. Kita bacakan dahulu insya-Allah di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه سميتموها أنتم وآباؤكم
Ha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslamu fatakulu at-tayru min قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا ta'burun. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, sadaqallahul azim. Jadi begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan bagi ruangan kali ini, insya-Allah. Bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like dan follow page kita, page Fatihah Learning Center, kena like, kena follow, insya-Allah. Sama-sama kita belajarlah sikit-sikit. Lama-lama pandailah ya, insya-Allah. Doakan dipermudahkan urusan pembelajaran kita ini. Dan jika ada di kalangan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran ataupun ahli keluarga yang tersayang yang nak belajar balik mengaji Al-Quran daripada asas bagi mendapatkan ketenangan, bila kita baca Al-Quran dengan tidak ada ilmu, jadi kita pun baca dalam keadaan was-was. Kita tak yakin yang mana nak dipanjangkan, nak dipendekkan, yang mana nak didengungkan, yang mana nak diikhfakan, yang mana nak dijelaskan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah izinkan saya dan Fatihah Learning Center membantu anda dengan kami mengirimkan sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut kepada anda
buku ini akan dipost terus kepada anda secara fizikal, insya-Allah. Dan selain daripada itu, kami berikan nota ringkasan asas tajwid dan juga kami berikan rakaman bacaan Al-Quran, keseluruhan rakaman daripada bacaan Al-Quran dan rakaman buku asas dan tajwid. Mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Ya, bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran. Dan yang istimewanya dan yang ketiga bonusnya, kami berikan konsultasi eksklusif kepada mereka yang mendaftar menjadi ahli. Maksudnya, sahabat-sahabat akan diberikan slot untuk kita set appointment dan kita buat video call, insya-Allah. Jika sahabat-sahabat ada sebarang pertanyaan, persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan walau di mana sahaja berada. Mungkin sekarang ini sahabat-sahabat berada di Malaysia, di Singapura, Indonesia, di Brunei ataupun di mana sahaja teman-teman berada sekarang ini, jangan jadikan jarak dan pemisah untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Walaupun ada di kalangan mungkin setengahnya yang berpendapat kata memang saya tidak nafikan dan saya tidak pernah menyangkal bahawa memang adalah yang terbaik kita menghadap kepada guru. Tetapi harus diingat, di sana ada insan-insan yang mungkin memerlukan pelajaran atas talian seperti yang kita adakan ini. Mungkin di kalangan mereka ada yang OKU, yang tidak dapat bergerak, hanya pergerakan mereka terbatas di dalam rumah. Seumpamanya kita dapat juga bantu mereka. Ada juga di kalangan mereka ibu tunggal yang mungkin kematian suami, yang tidak tahu, tidak ada kenderaan dan tidak tahu untuk memandu, mungkin tak dapat bergerak ke sana ke sini untuk menghadiri kelas-kelas. Jadi pelajaran seperti yang kami bawakan ini sangat membantu mereka dan alhamdulillah kami menerima feedback dan maklum balas yang sangat baik. Dan jangan lupa, ada juga di sana mungkin ibu-ibu yang menjaga anak-anak mereka yang terlantar sakit di atas katil. Ataupun ada di kalangan anak-anak yang menjaga ibu ayah yang terlantar sakit di atas katil, tidak dapat bergerak dan tak dapat ditinggalkan dalam tempoh yang panjang. Jadi oleh itu pelajaran-pelajaran seperti mana yang kami bawakan ini membantu mereka. Jika anda berpendapat bahawa kelas di atas talian ini tidak sesuai untuk anda, saya tidak ada paksaan. Saya benar-benar ikhlas ingin membantu mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas. Jadi, jika anda salah seorang yang nak kami bantu untuk tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan dapatkan keseluruhan keistimewaan yang saya bagi tahu tadi itu, marilah bersama-sama saya dan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang lain menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Untuk itu, kita hanya mengenakan sebahagian kecil saja kos yang kita tanggung. Antaranya selain daripada kos cetakan buku, kos penghantaran, kos kita buat rakaman hampir 800 video pelajaran, kos persediaan untuk kita bawakan live ini kepada anda setiap hari. Itu pun kita tak minta anda tanggung keseluruhannya. Hanya bersama-sama kami meringankan dengan membayar serendah RM270. Bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun. Hanya untuk seumur hidup. Seumur hidup sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita belanja, beli baju, beli kasut lebih pun daripada itu. Jadi oleh itu, saya rasa sangat munasabah yuran keahlian yang dikenakan itu sangat-sangat rendah. Jadi sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tawaran yang sangat istimewa ini. Jika ini untuk anda, boleh komen di ruangan bawah sekarang. Nak jadi ahli cepat Quran. Jika inilah yang anda cari, nak memperbaiki bacaan Al-Quran supaya nak dapatkan keyakinan dalam baca Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran lebih lancar, supaya dapat mungkin kita hadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang tersayang, ataupun kita membimbing orang yang tersayang kita, mungkin ada yang nak ajar anaknya, insya-Allah boleh gunakan dengan buku yang kami berikan itu. Kami halalkan, kami izinkan untuk anda gunakan untuk kongsikan ilmu tersebut dari kepada mereka-mereka yang terdekat, khususnya anak-anak kita, pasangan kita, insya-Allah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan yang lain, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami. InsyaAllah lepas habis live ini, terus ambil telefon, buka ke bahagian WhatsApp. Save dululah nombor ini, save dulu nombornya 011162179797. Kalau ada yang pandai print screen, boleh print screen nombornya sekarang. Yang mana ada pen, ada pensel, boleh tulis insyaAllah.
Kalau yang tidak ada pen, pensil dan tak tahu nak print screen, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti kami hubungi anda. Biar kami yang hubungi anda untuk bantu anda mendaftar. Dan tindakan selanjutnya insyaAllah akan kami bagi tahu di dalam perbualan tersebut. Ataupun mungkin ada di kalangan teman-teman yang nak buat pendaftaran secara langsung, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com insyaAllah dan boleh buat pendaftaran di situ. Sekali lagi, saya ulangi, bagi mereka yang berhajat untuk kami bantu, jika anda lah orang tersebut ataupun anda nak hadiahkan kepada orang yang tersayang. Mungkin selama ini kalau beli hadiah, kita hadiahkan baju, beg tangan, kasut, telefon dan sebagainya. Kali ini mungkin sahabat-sahabat boleh hadiahkan buku dan rakamannya, cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran insyaAllah kepada orang yang tersayang. Jadi komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda, ataupun ambil nombor telefon yang tertera di bawah, ataupun terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. Jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk menghubungi kami di nombor yang tertera di bawah. Jadi saya rasa insyaAllah setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari Allah lah semua itu. Yang silap dan salah itu saya mengaku di atas kelemahan diri saya sendiri. Dengan penuh rendah hati saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran.
Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.